Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menyambung lagi kuliah Al-Quran kita. Kita dah sampai muka surat 19. Tajuk melihat yang bermaksud syahadah. Nombor 8. Saya susun tajuk ni berdasarkan pemeringkatan amal. Mula-mula tengok ni, mula-mula lepas tu buat ni, lepas tu tengok ni, lepas tu tengok di sana. Berlanjut Okey. Apabila mereka masih lagi berdegil, tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyaksikan, mensyahadahkan kekuasaannya di alam semesta, hati mereka akan menjadi keras. Macam mana kita tengok hati keras ni? Satu, hati busuk. Orang ni hati busuk je. Satu lagi hati keras. Ada lagi lawan dia ialah hati dia lembut. Okey. Jadi kita kena ingat lawan orang yang bawa kebaikan ni, kita bukan lawan dia, kita lawan Tuhan. Orang itu punya kerja menyampaikan kebenaran, memberitahu ini boleh, itu tak boleh. Dan dia punya kerja bukan bagi hidayah. Kerja dia hanya beritahu je. Hidayah tu Allah punya. Jadi yang biasa kita lihat, orang nasihat dia lawan balik. Tak ramai yang suka nasihat. Okey, perbahasan ni panjang, perbahasan dia ni. Okey, bila dia lawan Tuhan sebenarnya. Islam tu maknanya tunduk, patuh, menyerah diri. Pada siapa? Pada Allah. Bukan pada sesiapa. Dan antara tuntutan ataupun kewajipan kepada orang Islam yang dah dewasa, budak-budak ni belum sampai lagi, kewajipan menyampaikan, memperingatkan. Budak-budak belum sampai lagi. Okey, sama juga kewajipan berumah tangga. Siapa tak berumah tangga tak adalah pikul kewajipan tu. Dah berumah tangga nanti kena pikul. Habis yang bab ni siapa nak pikul? Bila agaknya nak pikul? Semua. Tak ada kecuali. Sebab itu kena belajar. Okey. Jadi bila dia lawan, dia bukan lawan orang tu, dia lawan Tuhan. Hukuman dia, Allah keraskan hati dia. Maknanya Allah jadikan dia bertambah degil. Nampak? Okey. Ianya akan menjadi semakin keras apabila mereka tetap menolak, tidak mahu tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Perkara yang perlu kita ketahui hasil dari amalan menyaksikan ini, iaitu syahadah tadi, ialah kekerasan hati mereka adalah salah satu bentuk hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah satu sunnatullah yang tidak mungkin kita elakkan. Saya disebut tentang syariatullah dan sunnatullah. Syariatullah ni kitab fiqh banyak tu. Banyak. Sunnatullah ni saya sendiri tak belajar kat universiti. Pasal ilmunya tidak dapat ditulis oleh para ulama. Ini ilmu sebenarnya. Siapa yang nak ilmu ni, dia kena belajar, melihat, menyaksikan, mensyahadah dan mentadaburkan kebenaran Al-Quran dalam kehidupan. Bila Allah ambil dia tu, Allah ambil ilmu tu balik. Okey. Sunnatullah ini dia luas sangat. Syariatullah itu, kalau apa yang saya faham lah, yang banyak tu pun dia masih duduk dalam sunnatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita faham kan, orang yang langgar syariat Allah ni dapat dosa. Betul tak? Dan sampai satu keadaan orang tak takut dosa pun.
Tapi percayalah cakap saya, kalau dia pandai tengok sunatullah ni, dia akan takut dengan Tuhan. Dia akan beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat baik, maknanya bertakwa, ada ganjarannya. Siapa yang lawan, ada hukuman dia. Boleh disaksikan, boleh disyahadahkan sekarang depan mata kita. Dan tak patutlah bila dah berumur macam ni pun masih tak faham-faham lagi. Memang parah betul macam tu keadaan dia. Dan dia adalah satu sunnatullah yang tidak mungkin kita elakkan, semua orang. Saya namakan juga undang-undang Allah. Syariatullah pun undang-undang Allah, tapi undang-undang Allah yang satu ni, kalau dalam bahasa Melayu dipanggil hukum karma. Tapi berpandukan Quran ni, kita akan tahu set dia tadi tu, ni sunatullah. Hujan tu masih tertakluk di bawah sunnatullah. Tumbuhan yang tumbuh, binatang-binatang yang membesar, alam semesta yang terjaga ni ada sunnatullah dia. Dan yang ramai tak perasan, tabiat manusia ini pun ada sunnatullah dia. Makan insya-Allah sihat, itu pun satu sunnatullah. Tak makan nanti sakit, itu juga satu sunnatullah. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita fokus berpandukan Quran ni, masalah perangai dalam ni, tempatnya dekat hati. Tak makan sakit itu semua orang boleh faham, boleh tengok benda tu. Tapi dalam bab ni tak ada siapa pun akan faham. Maka sebab itu Allah ajak kita baca perangai manusia. Iqra' tu baca. Baca semua perkara tu dengan nama Tuhan kau. Perkara yang berlaku tu dengan kehendak Tuhan. Tuhan jadikan dia jahat, itu adalah kerana Allah marah pada dia. Okey, ayat seperti ini sangat banyak. Saya akan sharekan sebahagian sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladhikra liulil albab. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Tidakkah engkau memerhatikan? Jelas terjemahan Arab kepada Melayu ayat Quran ni jelas. Allah tanya, kau tak perhatikan kau tak tengok kau bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit? Tak nampak Allah kan? Kuman Covid tu pun tak nampak. Betul? Tanda percaya tu kita pakai mask ni kan? Tanda percaya. Tanda percaya kat Allah. Tanda percaya kat Allah tu. Tanda percaya kat kuman tu pakailah mask ni kan? Okey. Allah suruh kita tengok. Hujan turun dari langit tu Allah Subhanahu Wa Taala punya kerja. Lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi. Dekat Longgeng ni banyak mata air. Betul? Banyak sungguh dah saya tengok ni mata air ni. Tak jumpa kat Pokan lah. Ya. Untung orang sini .
Kemudian dia menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang berbagai jenis dan warnanya. Kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar hingga ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berubah menjadi kuning. Kemudian dia menjadikannya hancur bersepai. Contohnya pokok jagung lah, yang kita boleh saksikan di sini. Itu cepat tu. Kalau pokok durian tu lama lah nak jadi kuning lalu bersepai tu. Kan? Tapi yang sonang tengok tu antaranya pokok jagung lah. Ya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Jadi tengok, baca, daripada hujan tumbuh jadi pokok bersepai. Berapa lama tu? 3 bulan 4 bulan. Kasih ingat baik-baik, tu Quran tu dizikirkan. Bukan sekadar sebut untuk dapat pahala. Panduan dia tadi tu. Jadi disebut sebagai penutup ayat ni, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya pada demikian itu ada peringatan bagi ulul albab. Jika demikian, Allah bertanya lagi, lanjut daripada itu. Sifat ulul albab ni Allah bukakan hati dia. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah nak bagi hidayah pada dia, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Ni bahasa sastra ni. Bahasa sastra. Macam mana Allah lapangkan dada menerima Islam? Kena belajar. Dalam ayat ni pula, jika demikian, adakah orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada di atas nur, cahaya hidayah dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan. Jadi antara hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang derhaka, Allah cop hati ni. Jadi sebelum ni saya ada sebut kan tentang mata hati. Mata kepala tak buta. Yang buta tu di sini. Yang akan dibutakan di Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang derhaka padanya di sini. Sebab itu orang bermaksiat dia tak akan nampak Tuhan. Ayat kedua dalam surah Al-Baqarah tu, hudal lil muttaqin. Dia hanya memberi petunjuk kepada yang bertakwa. Yang tak bertakwa tak akan dapat. Dan bertakwa dan tidak bertakwa, munafik ni, dia adalah pilihan manusia. Dia adalah pilihan. Allah beritahu, kalau kau buat ni, aku akan buka mata hati kau. Dan sebenarnya semua manusia boleh tahu dan faham perkara tersebut. Tapi kerana doge tadi tu, ada situ maksiat kat situ tadi tu, itu pilihan dia. Okey. Maka celaka besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberikan oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat dalam hidup, dan jelas dia sesat dalam hidup. Tuan-tuan nak tahu macam mana orang sesat dalam hidup? Siratal mustaqim tu memang kita minta, ihdina as-siratal mustaqim. Minta daripada siapa? Minta daripada Allah. Dan siratal mustaqim ni hanya Allah sahaja yang akan tunjuk pada kita. Siapa tak nampak siratal mustaqim, maknanya Allah butakan itu. Sesat dalam hidup. Zahirnya biasa ya. Orang berilmu berpandu dengan ni, dia akan tahu orang ni sesat dalam hidup. Ajaran sesat satu perkara. Tak ramai. Yang sesat dalam hidup ni ramai. Ad-dallin. Di hujung Al-Fatihah tu ingat baik-baik, masalah dia ialah ini.
Masalah dia lah ini. Orang itu sesatnya nyata, Allah kata. Pun ada orang tak kerti bahasa tu, tak nampak dia sesat. Tak tahu siapa sesat dalam hidup. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya melihat perkara ini dalam kehidupan harian. Dan saya tak ada pilihan, melainkan saya terpaksa juga melihat, berpandukan apa yang Allah nyatakan tadi tu. Cumanya saya takkan sebut. Saya takkan sebut. Orang ni sesat. Kau ni sesat dalam hidup tak? Bukan itu cara dia. Bukan itu cara dia. Tapi kita perlu buat sesuatu pada orang yang sesat ini. Bantulah dia, maknanya selamatkan dia. Macam mana selamatkan dia tadi tu? Ada dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat tu pendek, tapi dalam tu ada perbahasan antaranya selamatkan ad-dhalin tadi. Okey, Allah sebut di sini macam mana berlakunya hati itu keras. Dan Allah kata celaka. Fawailul. Tuan-tuan tahu tak? Wailul likulli humazatil lumazah. Inilah dia orang dia. Fawailul lil musallin. Inilah orang dia. Dia semayang tapi Allah celakakan dia. Wailul lil mutaffifin. Inilah orang dia. Macam mana kita melihat al-mutaffifin ni siapa? Macam mana kita tengok orang dia? Semahyang, orang bersemahyang tapi Allah celakakan dia ni. Siapa dia orang dia? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tak cukup tu, sebelum tu lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ni sebenarnya. Dan orang yang sama yang Allah sifatkan dia wailul likulli humazatil lumadzah. Sifat dia apa? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Orang ni orang yang mengumpul harta dan dibilang harta dia tu. Harta ni jangan dibilang. Panjang perbahasan lagi tu juga. Jadi ini orang yang Allah hukum hati ini menjadi keras. Dalam satu keadaan hati orang ni dah mati. Satu, hati itu hidup, dipanggil qalbun salim. Hati itu sehat. Lepas tu dia jadi sakit. Hati dia sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Macam mana tengok orang ni? Macam mana menyaksikan orang ni hati dia sakit? Dia tak ubat, hati dia mati. Disebut juga hati dia keras. Doge ya amik yang tu. Ni. Ada sebenarnya keliling kita. Ada sekeliling kita. Okey, seterusnya. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran, yang isi kandungannya ada sama di antara satu sama lain tentang benarnya dan indahnya. Ini perbahasan dia lebih mendalam sikit. Perbahasan dia hampir sama, mutasyabihan. Kemudian dia berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara dan pendekatan. Ini pun kalau kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, Al-Quran ni dipelajari seumur hidup. Dipelajari seumur hidup. Bukan belajar koci, lepas tu khatam selesai, kita pindah belajar benda lain. Dah tua ni mula duduk dengan Quran balik. Tu pun sekadar nak sobut je dengan tajwid dan makhraj. Kau anda sikit kan dengan taranumnya. Bukan tu sebenarnya tujuan Quran diturunkan. Nak jadi panduan hidup. Okey. Jadi antara sifat Quran tu, isi kandungannya bersamaan. Panjang pembahasan tadi tu. Keduanya berulang-ulang keterangannya dengan berbagai cara dan pendekatan.
Maknanya Quran ni Allah suruh, maknanya bila Al-Quran ni firman Allah, cakap Allah, bila kita baca teks Al-Quran, kita baca teks Al-Quran dan kita sebut teks tersebut, sebenarnya Allah sedang bercakap dengan kita. Macam contoh ayat tadi, adakah mereka tidak melihat? Kita dilihat tak? Dan Allah kata sesungguhnya pada yang demikian itu, kita pergilah tengok. Itu ada cerita peringatan bagi ulul albab. Pergilah tengok. Yang ini perlukan masa. Pasal bahasa yang saya sebut tadi ni budak-budak tak faham. Orang macam kita memang boleh faham. Ya. Jadi dalam ayat ni pula tadi, ya, dia berulang-ulang dengan berbagai cara, ya. Jadi kalau kita belajar, insya-Allah kita akan sampai ke situ. Yang oleh kerana mendengar bacaan Al-Quran tadi, dan juga kita membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan semua, zaman Nabi SAW baca, dia tak ada teks tau. Allah suruh iqra', baca. Dan kita duk faham baca teks kan. Mana ada teks zaman tu? Baca ni dongah, masa zaman dulu tu dongah hafal. Ingat, belum turun habis gitu. Nak hafal 30 juzuk pun tak ada lagi masa tu, 30 juzuk. Sikit-sikit tu. Ya. Jadi ayat-ayat yang turun tu kan ada macam-macam bentuk, macam-macam pendekatan dan sebagainya tadi tu. Dan bila sampai ke satu peringkat nanti, bila lama kita berinteraksi dengan dia dengan melihat, kulit badan orang yang takut kepada Tuhannya menjadi seram sejuk. Dalam bahasa lain, meremang. Tuan-tuan pernah dengar Quran meremang? Ya, dia memang betul sampai ke peringkat itu kalau kita faham. Ya, memang betul. Ini perkara ni memang betul. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Ingat ya, yang masuk syurga ni ialah orang yang takutkan Allah. Jadi dalam proses kita belajar melihat ni tadi ni, memang Allah tak nampak, tapi dengan beberapa perkara patutnya tengok tu dah takut Tuhan. Nampak? Tengok tu dah takut Tuhan. Lepas tu dari masa ke semasa dengar. Dari masa-masa dengar, meremang. Nampak? Memanglah meremang. Ya. Okey. Lalu setelah beberapa ketika dia akan jadi tenang. Memang sifat Al-Quran tu akhirnya, famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang ikut hidayah aku, huda tadi tu, tak ada ketakutan dan tak ada rasa sedih. Dalam satu ayat yang lain, famanittaba'a hudaya fala yadhilla wala yashqa. Siapa yang ikut hidayah aku ni, panduan aku ni, dia tidak akan celaka dan dia tidak akan sesat. Tak ada takut, tak ada sedih, tak ada celaka dan tidak sesat. Ni orang yang ikut Al-Quran. Maknanya ikut Allah, pasal tu firman Allah. Ya. Okey. Jadi hati je tenang, tapi dalam tenang tu ada cerita takutkan Tuhan. Ya. Pasal tuntutan asyhadu an la ilaha illallah, mesti takutkan Allah. Dalam masa yang sama, takutkan Allah, duduk rapat-rapat dengan Allah. Siapa duduk rapat, dia akan tenang dengan Allah. Kita takut orang, cabut lagi pada orang kan? Betul? Takut imau, cabut lagi lah pada imau. Betul? Tapi takutkan Allah ni kena duduk rapat-rapat dengan Allah. A'udzubillah, maknanya apa? Yang biasa kita kata, aku berlindung dengan Allah. Dalam bahasa Arab dia betul-betul aku nak melekat, duduk melekat dengan Allah. Aku nak berlindung, aku nak melekat dengan Allah. Siapa yang cuba nak tembak aku, aku dah berlindung dengan Allah. Allah akan lindung aku. Mana ada takut lagi? Nampak? Itu konsep
duduk dengan Tuhan. Takut, tapi dalam takut duduk rapat-rapat dengan dia. Jangan pergi jauh. Jangan dicabut lagi. Yang cabut lagi tadi tu jadi hamba orang, jadi hamba duit, jadi hamba dunia, jadi hamba hawa nafsu. Inilah cerita dia nanti ni. Yang cabut lagi daripada Tuhan. Okey. Allah memberi hidayah petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, mengikut sunnatullahnya. Ada syarat dia tadi tu. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Tuan-tuan dan puan semua, ni antara benda yang kita kena belajar nanti. Saya ada tulis dalam buku saya ya, hidayah. Dalam bahasa lain disebut juga sebagai ilham. Saya rasa tak ada asing sangatlah ilham ni. Aku dapat ilham kan. Kat mana masuk itu? Bondo pun gaib kan? Mak, bondo pun gaib. Tapi kita tahu dia masuk. Dapat satu akal. Allah disebut tu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan fujur, jalan jahat dan jalan takwa. Panjang perbahasannya juga. Jadi hidayah ni makna yang mudahnya nak faham dalam bahasa kita ni ilham lah. Dan ingat ilham nanti itu dia ada dua. Ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa yang doge tu, Allah jadikan syaitan jin boleh menguasai dia, lalu mengilhamkan dia kejahatan. Itu kena belajar nanti tu, lebih banyak lagi tu ayat Quran dia. Jadi hidayah ni dalam bahasa mudahnya ialah ilham. Kalau Allah tak ilhamkan jalan kebaikan, dia tak akan jumpa siratal mustaqim. Sebab tu kita minta ihdina. Ya Allah, ilhamkan aku, ilhamkan kami. Nampak? Dia bukan sekadar sebut, berdoa saja. Kena tahu syarat-syarat supaya Allah suka, lalu bagi kita ilham yang baik-baik. Allah takkan bagi ilham yang baik-baik ini tadi ni kepada yang bermaksiat pada dia. Namanya Islam, tapi nampak? Ini perbahasan ni lagi halus. Tapi saya ada sebut dalam buku saya, dia kena belajar. Dan nak tengok kena belajar tengok juga dekat luar. Itu pengalaman masing-masing lah dia dengan Tuhan dia. Menyaksikan kerja Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb menjadi sebab utama bagi Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada seseorang untuk tunduk dan patuh kepada Allah, iaitu mengilahkan Allah. Maka makna mengilahkan Allah ini beramal dengan Islam dengan cara yang betul. Cara yang betul ni mesti ikut sunnah Nabi. Dan itu sebabnya kalimah syahadah tu dia ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, kena tunduk pada Allah. Ni panjang bahasan dia, akhirnya ceritanya ikhlas lillahi ta'ala. Keduanya mesti ikut cara Nabi. Tak boleh ikut cara ikut sukoden. Ikut sukoden tu kan sesat nanti kan. Ya. Okey, seterusnya. Menyempurnakan amalan Islam itu pula menuntut kepada masa yang panjang, dan ianya semakin menganjak usia, semakin banyak dan semakin berat apabila umur mencapai peringkat dewasa. Tengok di sini ya. Masa budak-budak akil balik, kewajipan dia semayang, puasa, zakat tak masuk lagi. Dia pun tak cukup duit untuk berzakat. Betul? Betul? Dah cukup nanti kan baru zakat. Kalau kekal miskin, tak dapatlah duit tu. Haji pun tak dapat buat. Itu satu. Kemudian bila berkahwin, dah ada lagi kewajipan. Betul? Semua orang nak kahwin.
Boleh. Tapi pikul kewajipan perkahwinan tersebut. Tu apa cerita tadi tu? Kena belajar lah. Bila berjual beli pula, kok dulu mak ayah belikan barang untuk kita, bila dah besar kita masuk, kita sendiri kena berjual beli. Ada hukum hakam yang wajib dipelajari dan diamalkan. Ya, dapat anak wajib ada ilmu untuk jadi bapa yang mengajar anak. Kenapa anak kurang ajar? Kenapa anak kurang ajar? Panjanglah habis cerita tu ya. Okey. Jadi termasuk juga bila sampai ke satu peringkat makin berumur, tanggungjawab makin besar. Ya. Semua orang nak kaya. Bersama dengan kaya tu ada tanggungjawab yang besar. Soalan Tuhan di mahsyar ni kepada orang kaya lama tu berbanding orang miskin. Kena ingat tu. Ya, macam saya ni ada pula jawatan ni kan. Lama kena soal ni. Tapi kalau kita belajar baik-baik, Allah ada cerita di sebalik itu. Apa yang dikatakan? Hisabnya mudah. Barang siapa yang diberi kitab dari tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi orang yang berkewajipan, banyak kewajipan ni, kalau betul dia buat, insya-Allah hisabnya mudah. Ya. Panjanglah perbahasan tadi tu. Jadi saya tak berasa nak nak syarahkan di sini. Cumanya nak katakan makin kita meningkat dewasa, amalan agama makin bertambah, kewajipan, tanggungjawab makin bertambah. Sendiri kena fikir baik-baik perkara ni. Ya, ada cerita lanjut pada situ lagi. Ada pun yang keras hati, makin besar. Dia sebenarnya kata budak-budak ni dogi, yang lagi dogi siapa? Orang tua, minta maaf juga ni. Tu dogi budak-budak ni boleh betul lagi. Dogi orang dewasa dia boleh jahanamkan hidup orang. Jaga baik-baik. Ya, jadi ada cerita hukuman Tuhan di situ. Ya, ada pun yang keras hati. Nampak tu proses. Kita akan dapat menyaksikan semakin ia dewasa, semakin kuat kederhakaannya kepada penciptanya, hingga dia boleh heret orang lain turut derhaka bersama dengan dia. Ini maksud al-maghdubi alaihim. Siapa yang Allah celakakan tu sebenarnya dia dah dimasukkan dalam golongan Allah murka dia. Jadi al-maghdubi alaihim ni dia sebenarnya sesat dan menyesatkan. Jadi dua perkara ni. Qul adh-dhalin tadi tu sesat, dia mengikut. Yang ini kepala pemimpin ni. Ya. Jadi lagi kuat dan dia boleh tarik orang lain, dia boleh paksa orang lain. Islam ni tak boleh paksa. Islam ni kena pujuk baik-baik. Nampak? Dakwah hanya kena berhikmah, tapi yang bab ni terpaksa dia. Terpaksa. Cik makan dia tak. Ramai, banyak berlaku dalam hidup ni bila tak cari kerja. Ya. Okey, ayat ini juga memberi petunjuk kepada kita bahawa amalan zikir dalam erti kata yang luas adalah kunci kepada amalan, mentahqiqkan amalan syahadah. Jadi rukun Islam pertama tu, satu, kita mengucap. Mengucap itu satu pengakuan. Asyhadu, aku menyaksikan. Okey, aku menyaksikan itu amalan. Yang mana amalan tu bagi saya, bangkit pagi sampailah tidur tu kan. Itulah amalan ni. Sentiasa melihat, berpandukan Quran. Ya, lagi dia banyak melihat berpandu Quran, lagi dia takut pada Tuhan. Nampak?
lagi banyak tengok perangai orang, lagi banyak amalan yang dia rasa patut dikerjakan. Panjang cerita tadi tu. Ya. Jadi zikir tadi tu ingat. Itu sebabnya kita baca Quran selalu. Sampai satu keadaan adalah amalan menghafal Quran. Tapi setelah beberapa ketika amalan menghafal Quran itu macam burung kakak tua saja. Tak disaksikan kebenarannya di luar sana. Ini yang banyak berlaku juga. Ya. Okey. Azan. Okey, sila-sila. La haula wala quwwata illa billah. Melihat berpandukan Al-Quran ni tuan-tuan, ya, tuan-tuan akan belajar ilmu Tauhid. Tauhid ni rukun iman yang 6 lah. Antaranya tengok Tuhan ni tadi, percaya kepada Allah tu, antara ceritanya percaya Allah ni ada buat kerja, buat itu, buat ini, macam-macam. Kena percaya tu. Jadi kalau belajar lebih mendetail nanti, rukun iman nanti tu kita akan belajar sekaligus sepanjang belajar Quran. Dan seterusnya pengamalan ni terbahagi dua, amalan zahir, amalan batin. Amalan zahir ni banyaknya melibatkan hukum fiqh. Kalau amal batin tu, amal hatinya, dia banyak berkait perbahasan ilmu tasawuf. Betul? Okay, tauhid, fiqh, tasawuf tu digaulkan sekali dalam belajar amalan syahadah dan tadabbur ni. Ya. Dan memang itulah yang dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum
ajma'in. Ya. Belajar ikut tajuk tu saya tak ada masalah. Belajar tajuk-tajuk dalam fiqh ke, belajar tajuk-tajuk dalam tasawuf pun saya pun tak ada masalah. Ni yang kita belajar semua kan. Tapi belajar syahadah tadabbur ni nanti dia gaul satu kali. Ya, baik kepada yang melihat, baik yang membuat. Siapa buat, dia sendiri tengok amalan dia dan kesan dia dengan Tuhan dia. Okey, ni secara umum lah ni perbahasan tentang rukun Islam pertama, syahadah tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka Allah berfirman, pukullah orang yang mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang telah kamu sembelih itu. Sebelum tu berlaku pembunuhan, lepas tu tak nak ngaku siapa bunuh. Panjang bahasan tadi tu. Lalu diadukan pada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun mana nak buat ni? Lalu Allah turunkan arahan, pergi cari lembu, sembelih lembu tu, nanti ambil lidah Tapi Yahudi ni banyak soal lah. Tanya ni, Allah jawab ni. Tanya ni, boleh buat. Tanya ni. Akhirnya dapatlah dia sembelih. Lepas tu Allah kata pergi ambil lidah lembu tu, pergi pukul si mati tu. Nanti kerja Tuhan, Allah akan hidupkan dia balik. Nanti tanya dia, siapa bunuh kau? Apa cerita sebenarnya di sebalik pembunuhan tersebut? Okey, ni cerita dia. Pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang telah kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan mayat itu hidup kembali. Demikianlah cara Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Allah memperlihatkan kepada mereka, dan kau orang semua pergi lihat, syahadahkan tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kamu memahaminya. Kadzalika yurihimullah wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi dalam surah Al-Baqarah tu ada 5 kali, 5 kisah Allah hidupkan yang mati. Dalam masa yang sama, Bani Israel, Yahudi yang ada kitab Taurat dan Injil tu dah tak percaya ada orang mati ni. Panjanglah cerita tadi tu. Lalu Allah tunjukkan macam mana Allah hidupkan mati ni. Tak susah. Yang kata kun fayakun tu, macam ni lah jawab bentuk dia. Hidup dia. Ya. Satu kisah tu kisah Nabi Ibrahim. Dia nak kata, ya Allah tunjukkan aku macam mana kau hidupkan dia mati. Okey, tak apa, kau pergi ambil burung, kau pergi bolah, kau cincang, kau letak kat 4 bukit. Kau tengok nanti dia datang. Pergi tengok kata. Lepas tu kisah yang lain tu kisah apa ni? Kisah Uzair tu kan. Macam mana Allah hidupkan Allah tidurkan dia. Lepas 100 tahun Allah hidupkan dia, tapi keldai dia tu mati terus. Susah ke Allah nak hidupkan? Itu yang kedua, yang ketiga. Lepas tu ada yang compare lagi. Kisah dia banyak anak songeh ketika naik ke Bukit Tursina tu. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mati dia. Bila doa hidupkan dia balik. Begitu hati Yahudi ni koreh. Hati Yahudi ni koreh. Ya. Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya.
Maknanya batu tu bermanfaat. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai lupa daripada apa yang kamu kerjakan. Ya. Yang ini ambil masa ya. Saya sendiri pun ambil masa untuk memahami dia, lalu sampai peringkat hati tu. Dapat ambil pengajaran, hati ni makin takut dengan Tuhan. Dia memang perlukan masa sebenarnya. Itu sebabnya diulang-ulang, disaksikan. Diulang, disaksikan. Dari masa ke semasa. Tu yang saya kata tadi, pengajiannya seumur hidup. Nabi SAW sendiri terpaksa tunggu dan mengajar selama 23 tahun untuk khatamkan pengajian Al-Quran. Seiring dengan pengajian Quran tadi tu, hadis Nabi SAW, dia sekali tu. Dia sekali. Dia tak berpisah. Seiring. Ya. Jadi panjanglah perbahasan kat situ ni tu. Lepas tu pecahlah ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, lepas tu tak lama lepas tu keluar ilmu tasawuf. Tapi zaman Nabi SAW ada Quran yang perlu disyahadahkan, lalu membina ilmu. Seiring dengan itu ada sunnah Nabi. Itu syariat Allah. Nak belajar sunnatullah daripada kitabullah. Nak belajar syariat Allah, sunnah Nabi SAW. Itulah cerita dia sedikit. Sampai di sini aja dulu malam ni. Moga-moga apa yang kita dengar ni memberi manfaat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fi ma yurdika anna. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhik an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutliqa bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taghsila bihi abdanana wa an tujammil bihi akhlaqana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi ghairuk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wa la maftunin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la